Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Kita ulang lagi sebab komen tak naik tadi. Zan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah lama tak buat live ni. Rasa pelik pula bila buat live ni. Teh Jackie, thank you. Khayu Amri, waalaikumsalam. Muhammad Mumi Abdul Sani, waalaikumsalam. Pais. And you ni kan pelik sungguh lah kan, Pais kan. Pembangkang tu buat cara pembangkang lah kan, jalankan tugas kamu sebagai pembangkang. Suruh jadi kerajaan jual mahal, last sekali jadi pembangkang, sesin pun tak berguna. Betul, orang nak memperjuangkan perpaduan kan. Kak Salmia, Umi Yusuf, Teh Jackie, Anwar Hadi Aswa, Samsudin Awang kan. Kita nak menyatukan rakyat, mengislahkan perjuangan untuk menyatukan rakyat, mencipta sebuah perpaduan kan. Bukannya kita duk cari jalan nak ke belakang, nak mecahkan perpaduan. Jadi kalau kata kita menyokong perpaduan, Perikatan Nasional kata kita ni macam-macam, sedangkan mereka tak sedar kan. Mereka tu meroyan tak habis-habis. Bunga pula kerjanya menunggang bulan. Orang bulan pula tak sedar yang mereka ditunggang bunga. Last sekali yang dikejar-kejar tak dapat, yang dikendong-kendong jatuh berciciran. Tak lama lagi akan terbongkar berbagai-bagai isu salah guna kuasa, pecah amanah, nepotism, kronism, macam-macam akan terbongkar satu persatu. Isu yang panas sekarang ni isu Menara Telkom. Isu Menara Telkom tu pun panas. Ada orang yang tidur malam pun dah tak berapa lena. Kita tengoklah orang tu nak pusing macam mana. Kes tu dahsyat. Saya tahu kes tu. A to Z tahu kes tu. Kes tu memang panas lah. Tapi kita tak maulah nak mencampuri perkara tersebut, sebab kita yakin dengan kemampuan SPRM di bawah kerajaan perpaduan, tak ada kita tukar-tukar lah tupah koya ke, nak buluk madam ke, nak bu Raja Petra ke, tak. Sama-sama kita saksikan perbuatan luar tabi'i yang Perikatan Nasional lakukan ketika mereka menjadi kerajaan 17 bulan dan 13 bulan. Okay, tuan-tuan. Bab kluster mahkamah ni hilang silih berganti. Dulu bolehlah dia orang gunakan kuasa untuk buat pendakwaan terpilih, selective prosecution kepada mana-mana pemimpin yang enggan menjadi kata, enggan mengikut kehendak, enggan bersekongkol untuk melaksanakan cita-cita besar bersatu, iaitu menggantikan UMNO dan menjadi partai dominan yang menguasai undi Melayu. Bergagal. Dan hari ini meroyan mereka tak ada sempadan. Gila mereka tak boleh buat kira. Dah tak ada ubat dah. Sebab apa? Sebab mereka ni kumpulan yang mabuk kuasa.
Kan orang kata kalau mabuk dadah tu teruk, mabuk arak tu teruk, tapi mabuk puasa ni lagi teruk, tuan-tuan. Itu yang dihadapi oleh pemimpin Perikatan Nasional. Dan modus operandi mereka biasalah, buat politik perkauman, tunggang sana, tunggang sini, menakut-nakutkan orang Melayu dan sebagainya, membuat politik jenis hukum, tak sokong mereka hukum masuk neraka, sokong mereka hukum masuk syurga, syurga neraka pun mereka politikkan. Dan ramai juga yang tertipu. Ada kawan saya, dia undi Perikatan Nasional. Saya tanya dia, kenapa you undi Perikatan Nasional? Untuk dapatkan tiket ke syurga. Saya pun tak apalah, dan syurga tu memang milik Perikatan Nasional, saya beritahu. Dan malah nak berdebat panjang. Dan sekarang ni tuan-tuan, mereka makin marah kepada kita. Kan 2-3 bulan yang lalu kita mencadangkan jawatan presiden dan deputi presiden tidak dipertandingkan. Jadi biasa tuan-tuan, proksi Perikatan Nasional dalam UMNO, orang-orang Perikatan Nasional di luar parti kita meroyak, tak demokratik lah, tak adil lah. Tuan-tuan, niat mereka tu satu saja, mereka nak pecah belahkan UMNO, supaya UMNO ni berpecah belah, dan mereka boleh mengangkat Sang Saka Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab hari ini tentulah kumpulan tu tidak berpuas hati, sebab mungkin tak dapat jawatan, tak ada kedudukan, tak macam dulu. Tapi kalau mereka boleh menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi, menjatuhkan Tok Mat Hassan, mereka akan dapat habuan, scheme of thing, backdoor government. Di kumpulan ni, kumpulan yang tidak baik untuk perpaduan. Jadi kita pun tak pernah gentar nak berhadapan dengan kumpulan yang anti perpaduan, proksi bunga atau mata bunga ni. Kita tak pernah takut pun. Cuma ada masa kita jangan menyusahkan diri kita. Jangan buat kerja yang sia-sia, orang kata. Jadi kita gunakan pengalaman, kita jangan pertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden atas tujuan untuk mematikan langkah ejen bersatu dalam UMNO. Jadi yang duk menentang ni, cadangan kita ni sebenarnya adalah geng-geng yang memang pro kepada bersatu. Kumpulan ni sebenarnya dah lemah dalam UMNO. Mereka tak dapat position, dan hari ini mereka hanya satu peluang saja untuk mengkucar-kacirkan UMNO sekiranya kita ni mereka. Jadi kalau kita usulkan jawatan presiden, deputi presiden tidak dipertandingkan, otomatik kita membunuh langkah ejen bunga dalam UMNO. Dan ini satu kejayaan yang besar untuk kita. Yang menentang tu memang sah dah ejen bersatu, yang menolak kerajaan perpaduan, yang tidak berpuas hati kerana agenda 10 SD gagal untuk membentuk kerajaan. Ini cerita dia. Jadi kita di bawah kaum bini, bersama-samalah kita mengislahkan partai kita,
menyusun semula kesatuan kita, kan, mematikan langkah-langkah pengkhianat satu persatu, kan, dan beri sokongan yang padu wala kepada Dr. Zahid Hamidi dan juga Deputy Presiden Saudara Tok Mat Hassan. Kita jangan terikut-ikut rentak jahat, rentak kerakusan, kegilaan, Perikatan Nasional. Dan kita jangan mudah kesian kepada ejen-ejen mereka dalam UMNO. Jikalau kita mudah kesian, bimbang saya terjebak, sesal kita kemudian. Jadi hari ini pihak perikatan sedang memainkan naratif. UMNO baru DAP bertujuan untuk memecah belahkan akar umbi UMNO. Bila mereka menuduh begitu, kita berbalik kepada kejadian asal. Kita tak berpakat dengan pakatan di Pilihan Raya ke-15. Kita membuktikan prinsip no UMNO, no DAP, no bersatu, yang menjadi dasar parti di Perhimpunan Agung UMNO yang lalu, yang mana kita go solo, no nego di Pilihan Raya yang ke-15. Mana kita tidak sama sekali seinci pun melanggar prinsip no UMNO, no DAP, no bersatu. Mana kita berpegang teguh kepada janji kita, berpegang teguh kepada amanat PAU. Cuma hari ini kita bersama PHIS yang dalam tu ada DAP, bukan kerana kita nak bersama mereka, tetapi kita meletakkan prinsip utama parti kita menjunjung titah Raja-Raja Melayu, yang mana kita menyertai kerajaan ini melalui istana, bukan macam Raja Petra. Dia kata kerajaan pintu belakang istana. Raja Petra tu dah gila. Dia cuba bawa satu ideologi politik baru untuk membentuk kebencian bangsa kita kepada raja-raja. Nak beritahu Raja Petra, Agung tu Raja Melayu, raja-raja yang lain pun Melayu. Dia tak payahlah nak menghasut orang Melayu untuk membenci kepada raja-raja Melayu. Dan perbuatan Raja Petra tu perbuatan yang daif dan jahat. Mana mereka tak sayang pun orang Melayu. Kalau mereka sayang orang Melayu, katalah mereka hari ini nak memburuk-burukkan istana. Mana mereka tu tidak sayang kepada orang Melayu, tapi mereka ada agenda lain, agenda yang ke arah untuk berkuasa dan menjahanamkan negara ini. Kita tak boleh bagi kumpulan yang bermasalah ini menjadi kerajaan. Sebab tu suka tak suka kali ini kita akar umbi kena desak jawatan Presiden and Deputy Presiden tidak dipertandingkan. Kita tahu Dr. Zahid ni dia memang Demokrat. Dia akan serahkan nasibnya kepada perwakilan. Ya, kita memang tahu dia Demokrat. Tapi kadang-kadang Mr. Presiden pun dia kena akur juga dengan kehendak akar umbi di bawah yang tidak mau jawatan Presiden itu dipertandingkan. Itu tandanya kita ni sayang kepada dia. Itu tandanya bahawa kita ni wala dan mengenang pengorbanan besar dan menghargai keberanian beliau mempertahankan UMNO dari dibubarkan Mahathir Mohamad yang jahat dan Mahayadin yang buruk perangainya. Penggemar korbanan beliau hampir sepenggal dikenakan berbagai tindakan pendakwaan yang hodoh-hodoh, malah wang-wang ringgitnya dibekukan oleh Bersatu hanya kerana enggan menurut perintah, menurut arahan Bersatu supaya UMNO dibubarkan. Itu dia. Sebenarnya Mahathir dan Mahayadin Hadi cukup jahat kepada UMNO. Niat mereka amatlah busuk.
dan jijik kepada UMNO. Mereka ni sentiasa mencari jalan dan ruang untuk mengharamkan UMNO, melenyapkan partai Melayu ini daripada muka bumi tanah Melayu ini. Itu sebenarnya kan, dulu mereka berpakat dengan DAP untuk membunuh UMNO. PAS berpakat dengan DAP nak membunuh UMNO. UMNO di puncak kuasa pada waktu itu. Bersatu yang busuk ini juga berpakat dengan DAP untuk membunuh UMNO di pilihan raya yang ke-14. Berbeza dengan kita. Kita menyertai kerajaan istana. Bukan kita menyertai kerajaan Sheraton tebuk atap. Tak ada. Kita tak main tebuk atap. Kita tak main Sheraton move ke, Pacific move ke, Armada move ke, tak ada. Kan? Kita sertai kerajaan yang dibentuk oleh istana. Jadi kita ni tidak sebut seperti mana kan, yang disampaikan oleh puak-puak perikatan yang meroyan. Gila tak boleh bawa bincang. Kan? Dan kita hari ni bukan nak membunuh Bersatu ke apa, kita tak mau bunuh. Kita ni tak ada masalah nak haramkan Bersatu kan, nak haramkan PAS, itu bukan kerja kita. Kan? Sebab hati kita tak sebusuk hati Mahathir dan Muhyiddin. Kan? Tetapi jangan mereka fikir kita ni lemah. Ketegasan itu tetap ada. Sebab tu kita larang jawatan presiden dipertandingkan supaya kan, proksi-proksi Bersatu ni, proksi-proksi PAS ni langkahnya dimatikan. Kan? Biar dia menangis di bucu katil. Kan? Kita tutup semua pintu, tutup semua ruang. Betul? Jangan bagi mereka mengkucar-kacirkan UMNO. Sebab mereka ni nak memecah belahkan penyatuan kita di bawah. Kita kalah pilihan raya ke-15 kerana pengkhianat-pengkhianat ni yang memporak-perandakan penyokong kita di bawah. Pengkhianat-pengkhianat ini yang memburuk-burukkan presiden, deputi presiden, memburuk-burukkan parti. Sebab mereka ada agendas yang cukup dahsyat, iaitu nak berpakat dengan Mahayadin Yassin. Itu ceritanya saudara. Dan tak apa. Abu Saman tak apalah, gelap cerah lah ni. Dinding putih memang nampak cerah. Itu cerita dia. Di kita ni orang-orang Melayu, kita kena terus beri sokongan kepada UMNO. DAP kuat hari ini kerana Bersatu dan PAS. Yang menghasut orang-orang Cina menolak Barisan Nasional bersatu dengan PAS. DAP bukan baru kuat di pilihan raya yang ke-15. DAP kuat di pilihan raya yang ke-13.